Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Cikgu Ashraf. Hari ini, saya akan menerangkan satu topik yang terdapat dalam mata pelajaran Sains tahun 6, iaitu topik mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma berasal dari perkataan mikro, iaitu kecil, halus ataupun seni, dan juga perkataan organisma, iaitu benda hidup. Apabila digabungkan, mikroorganisma bermaksud benda hidup yang kecil dan halus ataupun seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Hai, bayangkan kalau kita dapat lihat mikroorganisma dengan mata kasar kita. Macam ni. Hui, seram kan? Okey, bagaimana kita hendak melihat mikroorganisma jika kita tak dapat lihat dengan mata kasar kita? Okey, kita boleh lihat dengan menggunakan mikroskop dan juga kanta pembesar. Seterusnya, terdapat 5 jenis mikroorganisma yang kita tahu. Yang pertama, fungi ataupun mungkin ada yang sebut fungi ataupun fungi. Dan kalau American dia sebut fungi. Tak kisahlah apa-apa pun yang kamu sebut, asalkan kita faham apa itu fungi. Fungi ini terdiri daripada mikroorganisma yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Contohnya seperti kulat, cendawan, yeast. Tahu yeast? Apa itu yeast? Yang mak kamu guna untuk buat roti, untuk buat donat, untuk apa? Menaikkan dough yang kita buat. Seterusnya, protozoa. Protozoa ni terdapat biasanya di dalam kolam ataupun sungai. Dan terdapat 2 jenis protozoa yang biasa kita lihat, iaitu ameba dan juga paramecium. Yang ketiga, bakteria. Bakteria ni terdapat berbagai-bagai jenis dan bentuk. Antara bakteria yang famous seperti E. coli, kan? Okey, seterusnya yang keempat ialah alga. Alga ni biasanya kita nampak dia ada macam ciri-ciri tumbuhan sedikit, iaitu berwarna hijau, dan biasa kita lihat kat mana? Tempat-tempat seperti dalam laut atau dalam sungai. Dan juga contoh alga adalah seperti Spirogyra, plankton. Dan alga ini boleh membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sebab tu dia berwarna hijau. Seterusnya adalah virus. Virus merupakan mikroorganisma yang paling kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Mikroskop yang dapat melihat benda-benda yang amat kecil, yang amat seni. Virus ni dapatlah kita hubung kaitkan dengan keadaan kita sekarang ni, kan? Kamu semua pun tahu, kita sekarang ni satu dunia tengah dilanda pandemik, di mana ada satu virus yang telah mengancam kehidupan manusia sejagat. Virus apa tu? Tahu kan? Coronavirus COVID-19. Mikroorganisma juga melakukan proses hidup. Apa yang dilakukan? Okey, mikroorganisma melakukan proses bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Bagaimana ia bernafas? Ia bernafas dengan membebaskan gas. Apa yang dibebaskan? Iaitu gas karbon dioksida. Wah, dah macam manusia juga ni, kan? Contoh mikroorganisma bernafas seperti di mana apabila kita meletakkan yeast ataupun mikroorganisma lah ni pada tepung, dan apabila kita uli dan biarkan, tepung tu lama-lama akan jadi apa? Dia akan mengembang. Proses pengembangan ini menunjukkan bahawa mikroorganisma itu sedang bernafas. Satu lagi contoh adalah di mana kita letakkan yeast dan gula ataupun air di dalam botol dan kita letakkan belon di atasnya. Dan bila dibiarkan seketika, belon itu akan mengembang. Ini juga membuktikan mikroorganisma sedang bernafas. Seterusnya, mikroorganisma juga bergerak. Bagaimana kita nak buktikan mikroorganisma itu bergerak? Okey, memang kita kena lihat melalui mikroskop. Di dalam mikroskop kita akan dapat lihat mikroorganisma ini sebenarnya bergerak. Seterusnya,
Mikroorganisma juga bertumbuh. Bagaimana mikroorganisma bertumbuh? Okey, salah satu cara yang kita boleh tentukan bagaimana ia bertumbuh adalah dengan melakukan eksperimen ini. Okey, ambil sekeping roti, semburkan dengan air pada satu tempat dan biarkan selama beberapa hari. Kita akan lihat roti itu lama-lama jadi apa? Tempat yang kita sembur air tadi akan berkulat, akan ada tumpuk-tumpuk hitam. Dan tumpuk-tumpuk hitam itu lama-kelamaan semakin membesar dan semakin hitam. Itu maksudnya mikroorganisma sedang mengalami proses bertumbuh. Pertumbuhan mikroorganisma memerlukan air, udara yang sesuai untuk ia bertumbuh. Suhu air yang suam, persekitaran yang lembap dan panas sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Manakala kehadiran nutrien yang sesuai akan membantu dalam pertumbuhan mikroorganisma. Melalui tahap keasidan pula, contohnya, tahap keasidan cuka tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Antara kesan-kesan buruk mikroorganisma ialah ia boleh merosakkan makanan. Ia akan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa. Kita juga akan mengalami keracunan makanan, tirit-birit dan sakit jika termakan makanan yang rosak. Mikroorganisma juga boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Contohnya, konjungtivitis, kurat, malaria, selsema, cacar air, demam campak, panau dan banyak lagi. Dan yang terbaru, seperti yang kita tahu, apa lagi? COVID-19 lah. Seterusnya, mikroorganisma juga akan menyebabkan perebutan gigi. Bakteria yang ada di dalam mulut akan menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid dan seterusnya boleh merosakkan gigi. Mikroorganisma juga akan menyebabkan keracunan makanan. Bakteria akan membiak dan mengeluarkan toksik. Okey, petanda kita keracunan makanan adalah seperti ceret-beret, muntah-muntah dan pening kepala. Selain kesan buruk mikroorganisma, ia juga memberi kegunaan kepada kita. Antaranya dalam pembuatan makanan. Contoh, keju, yogurt, susu culture. Macam yang tengah minum ni. Macam mana kita tahu ini adalah daripada mikroorganisma? Cuba kita lihat pada bahan-bahannya. Ia mengandungi culture probiotik hidup Lactobacillus, strain Shirota. Ini yang terdapat dalam ramuannya. Selain itu, mikroorganisma juga terlibat dalam penghasilan antibiotik dan juga vaksin. Untuk pengetahuan semua, antibiotik dan vaksin itu adalah daripada mikroorganisma, iaitu fungi. Selain itu, bakteria dan fungi juga terlibat dalam penguraian dan perebutan bahan organik dalam bentuk baja. Baja itu pun sebenarnya adalah daripada mikroorganisma. Amalan harian yang sihat dapat mencegah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh penyebaran mikroorganisma. Penyakit berjangkit dapat merebak melalui makanan dan minuman, bersin dan batuk daripada udara, sentuhan secara langsung dan juga daripada haiwan pembawa seperti lalat dan nyamuk. Jadi, langkah-langkah untuk mencegah penyakit berjangkit ini adalah yang pertama, kita perlulah sentiasa mencuci tangan. Sekarang pun dalam norma baru, kita diminta untuk sentiasa sanitize tangan kita. Betul tak? Kita juga tidak digalakkan untuk berkongsi barangan peribadi. Serta meminum air yang telah dididihkan. Jika kita ada luka, perlulah kita balut luka kita. Seterusnya, kita perlu menutup hidung dan mulut semasa batuk dan bersin. Lebih baik lagi dengan kita memakai pelitup muka seperti yang disarankan sekarang ini. Seterusnya, jika kita berpenyakit disebabkan oleh jangkitan mikroorganisma, kita perlulah kuarantin di rumah. Contoh-contoh lain amalan harian yang sihat dalam mencegah penyakit berjangkit adalah dengan yang pertama, kita hendaklah menjaga kebersihan bilik tidur. Seterusnya, membasuh tangan selepas keluar dari tandas. Elakkan memakan makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat. Jadi, kita kenalah tutup makanan kita. Okey, seterusnya, mandi menggunakan sabun ataupun sabun antiseptik.
memakai penutup hidung dan mulut serta elakkan berada dekat dengan rakan yang dijangkiti penyakit berjangkit. Okey semua, kita rumuskan kembali apa yang kita telah tahu dan belajar tentang mikroorganisma. Yang pertamanya, apa itu maksud mikroorganisma? Yang keduanya, jenis-jenis mikroorganisma. Yang ketiga, apa dia proses hidup yang dijalankan oleh mikroorganisma, iaitu bernafas, bergerak dan bertumbuh. Seterusnya yang keempat, mikroorganisma ini boleh memberikan kesan buruk dan juga memberi kegunaan kepada kita. Dan yang kelima, langkah-langkah pencegahan dan juga amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan daripada penyakit berjangkit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye.